boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자 팡팡팡 disco 팡팡팡 hello bitch. Ringkasan eksekutif. Rancangan perniagaan ini adalah berkaitan dengan perniagaan NZ Creative. Perniagaan ini merupakan makanan ringan yang sangat enak dan sedap. NZ Creative merupakan sebuah perniagaan yang telah diambil alih oleh 10 orang pekongsi. NZ Creative menjalankan perniagaan berasaskan makanan yang dijual kepada pelanggan tanpa mengira sesuatu bangsa dan budaya. Sebelum memulakan perniagaan, setiap rakan kongsi menyumbang modal yang diperlukan bagi menanggung kos pembelian barangan. Kami juga melakukan jualan di luar Universiti Malaysia Terengganu. Perniagaan ini melakukan jualan secara online melalui Facebook, WhatsApp dan Instagram. NZ Creations turut menyediakan perkhidmatan penghantaran melalui pos iaitu ke semua negeri di Malaysia dan juga cash on the delivery di kawasan berdekatan. Bayaran atas talian atau deposit bank juga diterima. Fokus utama perniagaan ini adalah untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 4 bersama ahli kumpulan yang lain akan menerangkan berkaitan laporan perniagaan kami dari minggu ke-3 hingga minggu ke-10. Kami telah memilih produk NZ Crunchy iaitu makanan ringan atau dikenali sebagai snack. NZ Crunchy mempunyai pelbagai perisa seperti Milky Matcha, Korean BBQ, coklat Supreme, cheese primo dan sebagainya. NZ Crunchy merupakan popia yang disaluti dengan pelbagai perisa. Kami memilih NZ Crunchy disebabkan harganya yang berpatutan dan mudah didapati di pasaran. NZ Crunchy sangat mesra pelanggan disebabkan oleh harga yang berpatutan dan mampu dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Seterusnya, penamaan syarikat. Pada awalnya, kami mempunyai dua pilihan nama syarikat iaitu Cook Crab Enterprise dan Crunchy Enterprise. Secara umumnya dan secara majoritinya, seramai 6 orang ahli daripada 10 orang ahli kami telah memilih Cook Crab Enterprise sebagai nama syarikat. Maka secara rasminya perniagaan kami di atas nama Cook Crab Enterprise. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Sudin, nombor matriks S62483. Seperti yang dipaparkan dalam slide ini, logo yang kami gunakan adalah berlatar belakangkan warna kuning dan turut disertakan sekali dengan produk yang dijual. Kami memilih warna kuning sebagai latar belakang logo kerana warna kuning dapat menarik lebih banyak perhatian orang ramai dan sasaran pelanggan perniagaan kami. Seterusnya, logo ini juga telah kami berikan sepenuh tumpuan kerana logo melambangkan keazaman dan perasaan kami terhadap perniagaan yang dijalankan ini. Misi kami ialah sentiasa melakukan inovasi terhadap produk dan perkhidmatan, dan visi kami ialah menjadikan syarikat kami sebagai sebuah syarikat sendirian berhad pada masa akan datang. Carta organisasi terdiri daripada 4 bahagian iaitu pengurus besar, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. Pengurus besar akan memberikan tugas kepada orang-orang bawahannya. Seterusnya ialah pengurus pengeluaran. Pengurus pengeluaran akan mengendalikan dan menguruskan produk jualan tersebut. Contohnya, mereka akan mengambil stok daripada stokis. Seterusnya ialah pengurus kewangan. Pengurus kewangan akan mengendalikan wang dalam syarikat. Contohnya, mereka akan mengira keuntungan dan mengira modal yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Dan terakhir sekali ialah pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran akan mengendalikan proses promosi terutamanya dalam WhatsApp, Instagram dan Facebook. Produk yang dijual terdiri daripada 8 perisa seperti yang telah dipaparkan dalam slide ini. Untuk kawasan Semenanjung, satu balang dijual dengan harga RM10 dan dalam kawasan Sabah dan Sarawak dengan harga RM14 satu balang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S62565 Siti Aisyah binti Nur Rosdi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang SWOT.
Apa yang dimaksudkan dengan SWOT? SWOT merujuk kepada singkatan akronim iaitu S, strength iaitu kekuatan, W iaitu weakness yang merujuk kepada kelemahan, O, opportunity yang merujuk kepada peluang, dan T iaitu threat merujuk kepada ancaman. Okey, kekuatan dan kelemahan sesebuah syarikat merujuk kepada faktor dalaman syarikat tersebut seperti reputasi, lokasi dan kualiti produk yang dipasarkan ke pasaran. Seterusnya, peluang dan ancaman merujuk kepada faktor persekitaran luaran syarikat yang sukar dikawal oleh organisasi ataupun sesebuah syarikat, seperti harga, pembekal dan pesaing. Perniagaan sedia ada mahupun perniagaan yang baru ditubuhkan perlu menggunakan analisis SWOT ini untuk menstabilkan dan seterusnya meningkatkan jualan produk seiring dengan objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi. Aliran operasi perniagaan NZ Grantis bermula dengan strategi iaitu setiap seorang perlu menjual 10 balang NZ Grantis bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam mendapatkan bekalan NZ Grantis, kami telah menyerahkan tanggungjawab ini kepada Nur Syahira binti Jawahir kerana beliau mempunyai kenalan untuk mendapatkan bekalan. Apabila berbincang dengan pembekal NZ Grantis, kami dapat membeli produk itu dengan harga borong iaitu RM6.90 dengan keuntungan RM3.90. Sebelum kami memulakan urusan jual beli, kami telah bersepakat untuk menerima bayaran dahulu daripada pembeli. Kemudian kami mengumpul pesanan sebelum mendapatkan bekalan NZ Grantis. Kami memilih untuk mengumpul pesanan terlebih dahulu adalah kerana ini dapat mengelakkan pembaziran bekalan pada suatu masa. Apabila selesai pengumpulan pesanan, Nur Syahira binti Jawahir akan menjalankan tugas beliau untuk mendapatkan bekalan NZ Grantis. Apabila bekalan sudah diterima kepada pihak kami, Nur Syahira binti Jawahir akan mengasihkan pesanan kepada rakan-rakannya yang telah mengambil pesanan daripada pelanggan mengikut jumlah jualannya dengan mengepos bekalan tersebut ke rumah rakan-rakannya. Apabila rakan-rakannya telah menerima bekalan NZ Grantis daripada Nur Syahira binti Jawahir melalui pengepusan, mereka akan membuat penghantaran kepada pelanggannya yang telah membuat bayaran. Terdapat dua cara mereka membuat penghantaran kepada pelanggan itu. Yang pertama dengan kaedah pengepusan ke rumah pelanggan dan cara kedua adalah dengan kaedah tunai semasa penghantaran. Okey, seterusnya adalah pemasaran. Okey, pemasaran ialah proses penciptaan dan penyampaian produk ataupun perkhidmatan kepada pelanggan serta melibatkan segala aktiviti untuk mendapatkan dan mengekalkan pelanggan-pelanggan tersebut. Okey, promosi. Promosi merupakan bagaimana perniagaan berkomunikasi dengan pelanggan melalui pengiklanan, melalui perhubungan awam dan jualan tersebut. Di samping, promosi juga dapat memaklumkan atau menyampaikan serta meyakinkan pengguna serta dibahagikan kepada dua iaitu pengiklanan dan jualan peribadi. Okey, dalam bahagian ini kami akan menerangkan kaedah pemasaran dengan beberapa kaedah seperti teaser, soft sell dan juga teknik hard sell. Okey, dalam bahagian copywriting mempunyai teaser, hard sell dan juga soft sell. Teaser merupakan teknik pengiklanan dengan mengusik atau memberi sedikit gambaran mengenai apa yang pengguna akan perolehi. Kebiasaannya digunakan untuk mengiklankan produk atau perkhidmatan baharu. Yang kedua adalah soft sell. Soft sell merupakan kaedah berkongsi maklumat ilmu dahulu sebelum menjual. Dan yang ketiga adalah hard sell. Hard sell ni merupakan teknik menjual secara terus dengan cara menarik perhatian minat keinginan sehingga pelanggan buat tindakan untuk membelinya. Dan seterusnya adalah maklum balas daripada pelanggan yang mempunyai COD, cash on delivery dan maklum balas setelah pembeli atau pelanggan membelinya. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai kewangan. Berdasarkan laporan kami,
Kewangan perniagaan kami dinilai dari segi aspek jualan, postage dan lain-lain. Kami mula berniaga pada minggu keempat kerana minggu ketiga adalah proses perancangan perniagaan kami. Baiklah, jumlah kewangan kami pada minggu keempat adalah sebanyak RM63, minggu kelima sebanyak RM770, minggu keenam sebanyak RM611, minggu ketujuh sebanyak RM217, minggu ke-8 sebanyak RM252, minggu ke-9 sebanyak RM602 dan minggu ke-10 sebanyak RM310. Secara kesimpulannya, perniagaan NZ Krupp Krab Enterprise telah berjaya memberi pendedahan secara berfokus terhadap keusahawanan di mana ahli-ahli kumpulan mendapat pengalaman untuk berniaga. Seterusnya, pelantikan sumber manusia mengikut kriteria yang bersesuaian telah menyebabkan sumber manusia berkesan cekap dan efisien dalam pengeluaran perniagaan. Oleh itu, pengeluaran dapat ditingkatkan di mana tiada pembaziran pun berlaku. Sebagai rumusan, perniagaan NZ Krupp Krab Enterprise mestilah menjalankan pengiklanan yang berkesan dalam mempromosikan produk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan bagi produk, seterusnya meningkatkan keuntungan dalam perniagaan. Bagi sudut lampiran, kami menyertakan gambar COD, gambar postage dan resip pembayaran produk-produk perniagaan kami. Dan yang terakhir adalah penyata Go E-commerce. Ini adalah membuktikan bahawa produk yang kami jual ini mendapat sambutan yang hangat daripada pelanggan-pelanggan di luar sana.